Baik, terima kasih rakan setugas kita Nur Hayatul dan juga Ramizah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga salam sejahtera. Ada kita bersua pada pagi ini menerusi lintas langsung kami bawakan dari daerah Tutong untuk edisinya pada hari Khamis 26 Jun 2025. Dan ada sebagai makluman bersama untuk hari ini di mana cuaca di sekitar daerah Tutong alhamdulillah baik ya pada hari ini. Jadi diharapkan semoga apapun perancangan anda akan dipermudahkan dan juga akan dapat berjalan dengan lancar. Baiklah, seperti biasa dalam pertemuan kita untuk kali ini ingin dikongsikan terlebih dahulu dua info semasa mengenai antara acara yang akan berlangsung di daerah Tutong di mana akan diadakan acara Tutong Buzz iaitu jualan makanan dan juga minuman bermula pada hari ini hari Khamis 26 Jun sehingga hari Ahad 29 Jun 2025 di mana order pada hari Khamis akan bermula pada jam 11 pagi hingga 10 malam. Hari Jumaat akan bermula pada jam 2 petang hingga 10 malam, manakala pada hari Sabtu dan juga Ahad akan bermula pada jam 11 pagi hingga 10 malam. Jadi bagi anda yang belum mempunyai perancangan di hujung minggu ini adalah dialulukan untuk datang beramai-ramai ke acara Tutong Buzz ini yang akan mengambil tempat di kawasan letak kereta Jeti Sungai Tutong. Manakala ada makluman yang seterusnya, pada hari ini juga hari Khamis 26 Jun 2025 akan diadakan Majlis Sambutan Awal Tahun Hijrah 1447 bagi peringkat daerah Tutong di mana majlis ini akan mengambil tempat di Masjid Hasanah Bolkiah Pekan Tutong dan insyaAllah akan bermula pada jam 5.45 petang nanti ya. Dan ada itulah antara dua makluman yang dapat kami kongsikan untuk hari ini dan seterusnya kita akan ikuti bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan setugas kita untuk edisinya pada kali ini. Jadi untuk itu, mari kita saksikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio penonton, apabila kita berkata mengenai dengan kerajinan tangan ataupun seni kreatif tangan ini, memang suatu perkara yang lazim dilakukan oleh masyarakat Brunei pada dahulunya dan secara praktikalnya ia dilakukan secara manual dengan menggunakan bahan-bahan alami. Namun setelah perjalanan waktu dan kita pun telah memasuki zaman ataupun era kemodenan, jadi kreatif tangan ataupun kerja-kerja kerajinan tangan ini semakin berevolusi. Melalui pakej program kali ini, kita akan mendengarkan pendapat mengenai dengan seni kreatif tangan yang telah pun berevolusi sama ada dari segi penggunaan peralatan-peralatannya, idea kreatif dan sebagainya. Dan untuk itu teruskan keseruan anda bersama saya. Sejak dahulu lagi, masyarakat di negara ini mengangkat kerja-kerja kerajinan tangan sebagai suatu pekerjaan sepenuh masa bagi menjana keuangan keluarga. Kemahiran dan bakat yang ada dimanfaatkan sepenuhnya bagi menciptakan produk-produk bernilai dan estetik yang bukan sahaja berguna untuk kegunaan harian, malah dapat diangkat sebagai seni dan warisan budaya buat generasi penerus. Jadi tidak hairanlah jika nenek moyang kita terdahulu memiliki kemampuan untuk berkarya melalui kerja-kerja kerajinan tangan. Seni kerajinan tangan seperti menghasilkan suatu produk kraf melalui anyaman, tenunan, pertukangan ukiran kayu adalah antara hasil-hasil produk yang diketengahkan sejak dari berkurun lamanya yang memperlihatkan kecantikan dan kehalusan kraf tangan orang-orang Brunei sejak dari dahulu lagi. Seni kraf tangan orang-orang terdahulu dapat kita lihat betapa molek dan indah hasil kerja tangan mereka. Meski pada zaman itu tidaklah semoden sekarang yang mana bahan-bahan yang digunakan pada waktu itu kebanyakannya menggunakan dari bahan-bahan alami yang didapatkan di hutan seperti buluh, daun mengkuang, daun kelapa dan lain-lain lagi. Tambahan lagi kebanyakan produk-produk kraf yang ingin dibuat dilakukan secara tradisional dan sebahagiannya dengan bantuan alat-alat mesin yang terhad dan minimal. Selain untuk membuatnya juga mengambil masa yang lama untuk disiapkan. Namun kualiti produk terjamin dan tahan lama. Apabila zaman semakin moden dan peralatan-peralatan seperti mesin kian maju, maka bahan-bahan yang digunakan juga turut semakin berinovasi menjadikan penggunaan dari bahan-bahan alami semakin berkurangan.
kini sebahagian besar bahan-bahan utama produk-produk kraftangan seperti contoh yang terdiri dari produk anyaman telah pun digantikan dengan menggunakan bahan-bahan gabungan dari bahan tradisional dan moden seperti plastik, fabrik sintetik dan lain-lain kerana ia lebih mudah didapati, efisien dan jimat masa. Meski dari segi penggunaan bahan adalah berbeza, akan tetapi bentuk dan kegunaannya masih sama. Kalau pakai daun mugwang mencari lagi di hutan mau lama lah, makan masa. Mencari lagi di hutan sama payah lagi membuang durinya. Kalau tali senang balik saja, modal sajalah. Lepas itu membuat bakul, kata kending, kata tikar, boleh. Yang penting untuk mengekalkan anyaman tradisional itu mesti kita perkembangkan untuk anak-anak muda masanya untuk mengekalkan supaya anyaman ini tidak akan lenyap. Ya kalau tidak dikembangkan ia akan hilang, diganti dengan yang baru. Jadi yang lama kanak-kanak yang akan datang tidak akan tahu macam mana caranya membuat, mana bangannya, mana buang durinya, kepayahan yang ngambil di hutan macam mana. Jadi kalau tadi perkembangkan lagi untuk anak-anak muda yang akan datang, ia masih kekal untuk dilihat untuk masa durang lah, untuk durang. Dari segi kebaikannya mengenai dengan pemodanan kraftangan pada masa ini, satunya ialah supaya mengekalkan corak ataupun bentuk kraftangan yang lama itu, ahli generasi pada masa ini akan lebih kenal apa yang dihasilkan oleh generasi yang lepas. Jadi dari segi kebaikannya juga ialah mengembangkan kreativiti generasi pada masa ini supaya lebih nampak kreatif dengan cara mengekalkan segala bentuk-bentuk dan juga yang asli. Jadinya generasi pada masa ini memang berpeluanglah untuk mengembangkan dari segi kreativiti mereka. Kesimpulannya, perubahan kraftangan dari era dahulu ke era moden telah menunjukkan peralihan besar dari segi bahan, teknik, tujuan dan nilai ekonomi. Jika dahulu kebanyakan produk kraft adalah untuk kegunaan harian, namun kini lebih kepada sebagai barangan hiasan dan identiti budaya. Dari segi teknik pula, pada era dahulu menggunakan teknik manual sepenuhnya dan pada masa sekarang lebih tertumpu pada penggunaan teknologi moden seperti mesin cetak 3D, laser cut dan campuran automasi. Begitu juga dari segi reka bentuknya. Pada zaman dahulu kebanyakannya berasaskan motif budaya dan alam sekitar, namun kini lebih kontemporari, dipengaruhi oleh trend global dan permintaan pasaran. Kraftangan moden masih mengekalkan unsur tradisi tetapi telah berkembang untuk memenuhi kehendak pasaran, teknologi dan gaya hidup masa kini. Transformasi ini membantu memelihara warisan sambil memberi nafas baru kepada industri kraft tempatan. Ya, ada penonton, meski era semakin berevolusi dan juga berinovasi, apa yang dapat kita saksikan adalah kerajinan tangan ataupun kerja-kerja kraftangan ini masih lagi dipraktikkan, malah dipermodenkan ya, sama ada dari segi penggunaan bahannya, dan sekarang kita melihat penggunaan daripada plastik ini lebih efisien, lebih mudah dan lebih senang untuk kita dapatkan. Jadi apa yang penting adalah kreativiti dan juga kemahiran itu masih lagi kekal walaupun dari segi penggunaan bahan sudah pun berubah, dan kita harapkan juga dengan kreativiti ini dapat lagi dikembang luaskan khusus kepada para belia untuk meminati dalam bidang-bidang kraftangan ataupun bidang-bidang kerajinan tangan ini agar budaya ataupun warisan negara Brunei Darussalam khususnya yang tertumpu kepada kerja-kerja kerajinan tangan ini akan terus dilestarikan. Dan ada penonton, sehingga sampai di saja kita bersama. InsyaAllah kita bersama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.